Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم علمنا بما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Bersyukur kehadrat Allah Ta'ala. Terima kasih pada ayahanda Tuan Imam selaku imam masjid, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa juga pada tuan pengarah yang hadir pada malam ini. Tajuk yang diberikan kepada saya iaitu kepentingan mengikuti sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana hadis yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggal kepada kamu dua arahan. Banyak orang terjemuh dengan dua perkara. Aku tinggal kepada kamu dua perkara. Kalau perkara ni Nabi sebut syai'un, amrun mana arahan, amraini dua arahan. Sebab apa? Sebab kita tinggalkan perkara dengan arahan ni dia berbeza. Kita nak pergi Kuala Lumpur, kita tinggal pada anak kita ni lauk yang dah kita masak, cuma ambil lah peti ais, letak dalam microwave, ataupun kita tinggal duit atas peti ais. Dua perkara. Anak kita boleh pilih nak ambil lauk tu masuk microwave makan, ataupun nak ambil duit pergi beli nasi kandak di kedai. Sebab dua perkara. Tapi kalau kita tinggal arahan kepada anak kita, kita kata lauk hok mak masak ni pun mu kena habis, duit ni pun mu kena ambil. Kalau lauk ni tak habis, duit ni tak ambil, aku lipat mu terbelah dua. Contoh gitu. Nampak ni? Itu arahan maknanya. Itu arahan. Maka Nabi sebut amraini. Aku tinggal kepada kamu dua arahan, lan tadillu abada. Kamu tidak akan sesat. Jaminan nabinya, kamu tidak akan sekali-kali sesat, selama-lamanya tidak akan sesat. Kalau kamu berpegang dengan dua perkara ini, kitabullah, arahan daripada Allah, wa sunnati, dan sunnahku. Itu apa yang dibuat oleh Nabi, apa yang diperkatakan oleh Nabi, ataupun takrirun Nabi. Baik. Mengenai dengan kitabullah, kitabullah itu Al-Quran. Semua manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala, dia menerima bahawa Al-Quran, innamal Quran dusturul hayah. Al-Quran merupakan perlembagaan kepada hidup. Al-Quran disebut sebagai Ummul Kitab. Dan penjagaan kepada Al-Quran itu sendiri Allah Ta'ala telah pugazit dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra
wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Al-Quran ini, kami yang menurunkan Al-Quran ini, dan kami menjaga Al-Quran. Al-Quran dengan hadis ni sering saya sebut, walaupun dia nampak macam satu dua, tetapi kita tidak boleh menerima secara berperingkat, satu dengan dua, tak boleh. Kita kena terima secara sekaligus, satu dan dua. Dalam bahasa, kalau kita nak bahas, kalau kita tanya orang, awak dapat nombor berapa, saya dapat nombor 2 ataupun nombor 3, bermakna 1, 2, 3. Tu dia panggil ti'dadiyan, turutan. Tapi kalau saya tanya, awak mari berapa orang? Saya mari 4 orang. Walaupun awak mari 4 orang, tapi mari itu sekaligus. Al-Quran dengan hadis ni walaupun nampak macam 1 dan 2, kita tak nak terima Quran dulu baru terima hadis. Kita kena terima secara sekaligus. Kita tak nak terima secara tertiban, tapi kita kena terima secara ti'dadiyan. Ini yang dibahaskan. Di antara perbahasannya disebut oleh Syah Waliullah. Boleh faham ke ni? Ke tak faham lagi? Tak nampak lagi? Kalau saya tanya Pak Cik nombor berapa? Nombor 2. Bermakna 1, 2. Tapi hak nak mari makan nasi rumah saya ni 4 orang, sebuah kereta. 4 orang ni saya kena terima secara 4 orang walaupun bilangan dia 4. Tak boleh lah saya kata, mari driver makan dulu, lepas tu hak belakang tu duduk lagi makan. Kalau driver tu boleh siakap jawab dia, habis tinggal tulang hak belakang ni. 4 orang sebuah kereta ni saya kena terima secara 4 orang, tapi sekaligus duduk makan semeja. Begitulah Al-Quran dengan hadis. Walaupun nampak macam Al-Quran 1, hadis 2, tapi hakikatnya dia sekali. Hakikatnya dia sekali. Kerana Nabi SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bercakap mengikut hawa nafsu, melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Orang yang faham mengenai tindakan Nabi sama ada wahyu ataupun tindakan peribadi Nabi, tak ada orang lain kecuali sahabat. Kerana di sana ada Nabi buat berdasar kepada tindakan peribadi Nabi, yang ada Nabi buat berdasar kepada wahyu daripada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu dalam peperangan Badar, apabila Nabi SAW nak berkemah di bawah ni, kerana ada sumber air, maka seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah ini pandangan kamu ataupun wahyu daripada Allah Ta'ala? Nabi kata, tidak, ini adalah strategi aku. Maka sahabat tu kata, ya Rasulullah, apakah baiknya kalau kita ni kemah atas sikit dekat sumber air ni, supaya kita dapat menyekat air ke bawah ni, biar jahiliah mari kemah di bawah ni, kita kemah atas sikit. Maka Rasulullah terima cadangan ini. Kenapa sahabat bertanya, adakah ini pandangan daripada kamu ataupun wahyu daripada Allah? Kerana sahabat cukup faham macam mana wahyu itu turun. Kerana itu kita panggil ada kelaskan Al-Quran dan ada hadis. Sahabat boleh nilai hak ni Al-Quran, sahabat boleh nilai yang ni hadis. Kerana apa? Kerana dia begitu faham mengenai dengan tindak tanduk Nabi SAW. Oleh kerana itu di antara sumber hukum Al-Quran, Sunnah, ijma' ulama' dan qiyas, itu di antara sumber hukum di dalam Islam. Dan di antara benda yang kita nak sandar Nabi SAW, kita nak sandar kepada para sahabat dan juga sandar kepada para tabi'in. Kenapa? Itu generasi yang terbaik. Sebagaimana Nabi sebut, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin wal mahdiyyin. Kepada kamu sunnah aku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, iaitu para sahabat juga al-mahdiyyin, golongan tabi'in, golongan lepas daripada itu yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Baik, kalau kita nak bahas perkataan sunnah ni, biasa orang faham sunnah Nabi ni kahwin ramah. Nah, orang Melayu kahwin ramah tu sunnah tu. Itu bukan sunnah, itu keperluan. Keperluan, ada orang perlu satu je.
Ada orang perlu dua-dua. Macam saya perlu seorang je, seorang setakat ni lah. Nampak ni? Ada kata ustaz saya tak boleh 2 orang, kena 3. 3 lah, tak apalah. Larat macam kita makan nasi lah. Tak mana? Macam makan nasi juga lah. Ada orang makan nasi sepinggan pun cukup dah. Tapi kalau saya 2 pinggan tu, fikir lagi nak tambah. Nah, dia gitu. Dia bukan keperluan hidup kita. Tidak sunnah. Kalau sunnah Nabi kahwin ramai 9 orang isteri Nabi ni, nak kira sunnah? Tidak. Ni kefahaman mengenai dengan sunnah ni akhir-akhir ni dia jadi begitu kalut oleh kerana ada orang yang mengistilahkan sunnah dengan istilah dia sendiri, tidak berdasar kepada istilah yang telah diistilahkan oleh Nabi SAW yang diamalkan oleh para sahabat dan juga tabi'in. Sebab tu timbul macam-macam istilah sunnah ni. Ni sunnah, makanan sunnah. Tahu ni? Makanan sunnah. Mari meniaga ni makanan sunnah. Dia sebut apa ustaz lah meniaga makanan sunnah ni. Kerana dia ustaz. Makanan sunnah ni jampi. Buah kismis kalau pak cik jampi tak mahal. Tapi kalau ustaz jampi dia jadi mahal. Nampak ni? Mahal celah mana aku pun tak tahulah. Pada ayat Quran yang ustaz tu baca dengan ayat Quran yang pak cik baca serupa je. Tak ada lainnya. Benda ni selalu saya sebut pada tuan-tuan. Sama je. Ayat Quran yang saya baca dengan tuan-tuan baca sama je. Berkatnya bukan pada tuan hak baca tu, berkat pada ayat Quran. Kenapa siapa nak komersialkan siapa air jampi ni orang buat RM10 sebotol, hak ni jadi RM15, sedangkan buah kismis tu berapa sangat? Untuk apa? Untuk anak terang hati. Kalau anak tu malah baca bodoh situlah. Terang hati kat mana? Nampak ni? Kalau anak tu tusha malah pergi kelas ponteng, bodoh situ jugalah. Tapi kalau anak tu rajin baca, rajin ulang kaji, kita pun rajin hantar tusha, cerdik lah dia. Tak payah guna ayat-ayat mengarut belaka. Oleh kerana apa? Kerana kefahaman dengan sunnah itu salah. Baik, sunnah ni dalam hadis banyak perkataan sunnah. Man sanna bil Islam sunnatan hasanatan. Dalil ni orang guna, dia kata adanya sunnah, adanya dia kata bid'ah hasanah. Nabi sebut sunnah, dia kata bid'ah. Ramai orang duk hurah hadis ni. Baik, bila kita sebut je sunnah, kita kena sebut lawan kepada sunnah itu bid'ah. Agama dia mari gitu. Bila sebut tauhid dia kena sebut syirik. Bila sebut taat dia sebut maksiat. Bila sebut hasanat kena sebut sayyiat. Agama dia mari pro dan kontra dia. Macam Al-Quran. Al-Quran sebut ayat azab, dia mari ayat rahmat. Contoh ayat wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Tu ayat neraka. Ingat ketika mana aku halau, aku heret kamu ke neraka. Sampai depan pintu neraka terbuka. Katanya orang jaga pintu neraka, pak cik, tak ada orang bagi tahu ke atas dunia dulu mengenai dengan tepat hak pak cik mari ni. Tak ada rasul ke bagi tahu. Tak dengan tazkirah kata muka dunia dulu mengenai dengan hari akhirat ni. Qalu bala, dia kata ada. Dah ada, baru je nak jawab walakin haqqat kalimatul azab al kafirin. Tetap ketetapan Allah azab kepada orang kafir. Qila dkhulu abwaab jahannam. Berambuh masuk neraka, mapuh mula neraka kata Allah. Tu ayat neraka.
Lepas ayat neraka dia cerita ayat syurga. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ingatlah ketika mana aku bawa kamu ke syurga, sampai depan pintu syurga, wa futihat abwabuha, telah tersedia, terbuka untuk orang. Berkata orang jaga pintu syurga ni, salamun alaikum. Masuk baca assalamualaikum, lama dah tunggu. Nah, pakcik dulu duduk di Perlis, lama saya tunggu duduk sini. Ni IC ada dalam ni. Nombor IC ada dalam pintu syurga ni, hasilnya masuk. Aman dalam syurga. Tu Islam, agama mengajar kepada kita. Baik, bila kita sebut sunnah, mesti kita sebut lawan dia bid'ah. Gitu agama. Man sanna bil Islam. Kalau nak kira perkataan sunnah, ni mana-mana pun saya sebut ni, kalau sebut bab sunnah ni, dalam bahasa, satu perbahasan lah ilmu bahasa dia panggil ilmu wad'i. Ilmu meletakkan perkataan. Ilmu ni mari Pakistan, mari India. Dia tak ada ilmu ni mari ke Arab, wad'i. Kalau ada pun Arab protestik daripada ni. Kerana orang Arab sendiri dia malah kaji bahasa dia. Seorang ulama nama Anwar Shah Kashmiri, ilmu wad'i. Kalau nun campur dengan fa, biasa membawa makna apa? Nafada, nafasa, nafakha, nafa'a. Nafa, nun campur dengan fa. Nafada, nafasa, nafa'a, nafakha. Biasa kalau nun campur dengan fa ni membawa makna mengeluarkan daripada satu benda kepada satu benda. Contoh nafa'a, ambil manfaat. Manfaat ni dari kita, orang ambil manfaat daripada kita. Nafasa, tu semua keluar belaka tu. Nak faham tak faham sudah. Tak. Kalau sin dia campur dengan nun, dia membawa makna yang tak putus. Benda tu berangkai, ada je sambungan dia. Contoh dia sinatun, mengantuk. La ta'khudhu sinatun. Sinatun ni mengantuk. Sin campur dengan nun. Sinatun. Mengantuk ni lagi tak tidur, lagi tu mengantuk. Mula-mula dia mata dia merah. Lepas tu dia kelip banyak sikit. Lepas tu dia pejam banyak pada celik. Lepas tu dia berik 2-3 kali. Lepas tu ustaz kata A, dia fikir B. Lepas tu bunyi akhir dengan tidur. Sinatun. Kalau sin campur dengan nun, pada perkataan sanatun, tahun. Sanah nama tahun. Sanatun, tahun juga dia jadi tahun 2016, tahun 2017 dia tak nampak tahun ni. Nak jadi tahun tu daripada hari dulu. Nak jadi hari dia pada jam daripada minit. Benda yang tak sudah, benda yang bersambung. Sanatun. Sin campur dengan nun pada perkataan sinun, mana gigi. Sinun, gigi. Gigi ni 16 atas 16 bawah. Kalau kita senyum nampak 16 dia panggil sinun. Kalau jarang-jarang dia panggil rongok kun, dia panggil kita. Boleh faham tu? Dia gitu. Gigi ni kan bersambung, dia panggil sinun. Kalau gigi depan dia panggil lain, kalau gigi belakang dia panggil lain. Oh, kalau nak kira sin campur dengan nun dia dah habis hari ni. Nah, begitu juga dengan sunnatun, sunnah. Sebab apa dia panggil sunnah? Sebab hak mulanya Nabi, hak sambungnya sahabat, hak sambungnya tabi'in, siapa pada kita. Berarti ibadah yang kita buat ni kena bersambung dengan hak Nabi. Tiba-tiba Nabi pun tak buat, sahabat pun tak buat, kita buat. Itu apa tak panggil sunnah, orang panggil bid'ah.
Faham ke tak Pak Cik? Sakit tekuk aku. Itu mudah tu kalau kita bahas dari sudut wadai. Kalau nak bahas dari sudut perkataan Nabi sendiri, alaikum bisunnati, ataupun Nabi sebut kullu muhdatsatin bid'ah, setiap benda baru itu bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap benda bid'ah itu sesat. Dan Nabi sebut perkataan benda baru ni ahdatha fi amrina. Nabi sebut dalam urusan aku. Urusan aku ni maknanya urusan Nabi nak jadi Nabi, maknanya urusan Nabi nak tarik orang jadi hamba Allah. Bermakna dalam bab perkara kehambaan diri pada Allah Ta'ala mesti ikut Nabi, tak boleh reka amalan-amalan sendiri. Kalau orang faham, dia faham lah tu. Kecuali orang makan kepala ikan banyak tak tahulah. Aku tak faham. Kenapa ni? Mudah saya bagi. Nabi kata man ahdasa fi amrina. Mana-mana orang yang buat perkara baru dalam urusan aku. Urusan aku ni makna Nabi mari aja buat kereta ke? Orang kata naik unta lah ustaz. Kalau kita nak buat sunnah sebab Nabi naik unta. Nabi ni cerdik sebab tu Nabi ajar doa naik kenderaan. Dia dah ajar doa naik unta. Sebab Nabi tahu akhir zaman ada kereta. Boleh faham ke ni? Gitu je. Oh kalau gitu kalau makan roti, makan kambing lah ustaz. Sebab tu makan kambing tidak sunnah. Makan kambing ni hanya makan sahaja. Tidak berkait dengan sunnah. Ni mentang-mentang dia tokai kambing. Duk kempen makan sunnah kambing. Kawan tu darah tinggi. Makan habis pusing rumah-rumah. Dah. Berarti kalau makan kambing dapat pahala sebab ikut sunnah. Kesian orang tak boleh makan kambing. Tak boleh pahala dia. Kalau kita kata sunnah, Abu Jahal mata ke darah kami juga menantai tu. Apa ekor sehari bakar dia. Maka benda tu tak sunnah. Tengok ni, tuan-tuan kena faham betul masalah sunnah ni. Kalau tidak tak nampak apa dia sebenarnya Nabi nak bawa. Kita bukan nak cara bak kunuk ke bak bismillah slow ke bak bismillah kuat ke buat tu. Hak lain. Kena faham hak sunnah dulu. Pak kena faham hak lawan pada sunnah nama dia bid'ah. Saya sebutlah tadi dari segi bahasanya sunnah benda hak bersambung. Kalau sing campur dengan nu, maknanya benda hak bersambung. Berarti ibadah yang kita buat ni mesti bersambung dengan Nabi. Mengaji hak kita ni mesti bersambung dengan Nabi. Hadis hak kita dengar mesti bersambung dengan Nabi. Mesti bersambung dengan Nabi. Amalan yang kita nak dapat, kita nak claim pahala. Macam mana Allah Ta'ala nak beri pahala pada kita kalau kita tidak ikut orang yang paling banyak pahala, orang yang khairul ibad, orang yang diiktiraf oleh Allah dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Nabi tu ada contoh yang paling baik. Contoh amal ibadah Nabi lah yang paling baik. Siapa yang ikut Nabi? Sahabat Nabi. Sahabat generasi yang terbaik. Lepas pada sahabat, siapa? Tabi'in yang ikut sahabat. Tiba-tiba kita hak jauh daripada sahabat, kita klaim amalan kita ni hak sahabat buat, hak Nabi buat. Halah lengah lah weh. Pakcik kena faham tu. Saya bukan apa. Kita takut pergi depan Allah Ta'ala ni kosong, tak ada apa. Nak jumpa dengan Nabi jauh lah. Nak jumpa dengan Nabi macam mana? Hak kita buat ni tak ikut Nabi. Siapa dia boleh bagi syafaat di hari akhirat kalau tidak Nabi SAW? Kita dengar banyak hadis di antara golongan dihalau daripada telaga Nabi. Nabi kata kenapa halau ni umat aku ni. Mu kenal di mana umatmu? Ada cahaya wuduk. Berarti hak kena halau ni orang semayang. Hak kena halau ni tok lebah pakcik. Bukan hak jenis kaki sembang, duk kedai kopi, semayang-semayang pun tidak. Ni hak jenis kaki, hak mari masjid, mari surau. Orang panggil kaki tok lebar, baca Quran, qiyamul lail tak tinggal. Tapi kenapa kena halau juga oleh malaikat? Apa kata malaikat? Badalu ba'daka. Dia ubah agama ni selepas daripada kamu. Dia tambah agama ni selepas daripada kamu. Walaupun dia banyak sekali buat amal, tapi tidak bersandar pada Nabi. Dia dihalau oleh malaikat di hari kiamat. Kita nak jadi gitu. Hak tu yang bersungguh kita sebut sunnah Nabi ni. Hak tu yang bersungguh kita tambah pada bid'ah ni. Apatah lagi kalau bid'ah tu dalam masalah akidah. Ya salam. Masalah akidah.
Masalah kepercayaan, masalah perkara al-ghaibiyat, masalah perkara-perkara gaib, kita percaya? Kalau kata tua zaman dulu, kalau mati tanam pagi ni jangan tidur, malah kat dia balik mari di rumah. Hak balik mari tu hatu raya, bukan dia tu. Nampak ni? Jangan duduk tempat tidur dia, maka kita pun duduklah di rumah, buatlah sikit-sikit kenduri arwah lah, apalah. Ada tak zaman Nabi? Tak ada. Ada tak zaman sahabat? Tak ada. Zaman tabi'in? Tak ada. Ni ulama sebut, dok kira lah ulama, ketua ayah, ketua wali, keserban besar mana pun tuan-tuan, itu bukan hujah lah agama. Hujah lah agama, kita nak claim pahala, kita mesti ambil daripada sumber yang betul. Duit kita pun habis, rugi saja. Tak ada upacara-upacara yang tertentu untuk menyambut kematian, melainkan daripada agama Hindu sahaja. Tak ada. Hak teruk lagi, ada setengah-setengah masjid tu isi borang, satu roh RM20. Utuh masjid. Satu roh RM20. Tahlil bulan Ramadan. Ya Allah, untuk masuk tabung masjid. Macam tak ada benda lain masjid nak buat. Lepas tu, bila baca tahlil, nak buka puasa, dia pun baca lah arwah gini-gini. Saya pernah pergi masjid di Selangor, satu tempat. Orang 7:30 ada azan lah tuan-tuan, dia duduk ila arwah. Dah habis lagi ila arwah. Aku makan je, aku tak kira. Mu baca lah nama arwah, dia baca seorang-seorang nama arwah tu, ada 50 arwah, kita lapar perut dah ni. Nabi kata segerakan berbuka. Dia hilang hak sunnah Nabi sebut tu sebab dia buat bid'ah ni. Dah nak buat mana Ustaz? Kalau orang mati nak kirim pahala ke dia, pocik, ad-du'a usilahul mu'min. Senjata itu merupakan doa merupakan senjata pada orang mukmin. Nabi ajar kepada kita suruh doa. Doa garanti sampai. Garanti. Siapa dia yang ajar daripada ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya, lepas tu baca ni, lepas tu habis, lepas tu baca doa semua sekali. Siapa dia yang ajar ibadah itu? Siapa dia yang boleh sebut bahawa ni hak Nabi ajar? Tak ada. Bila tak ada kita buat juga, bererti kita tidak ikut hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doalah anak-anak tu doa. Ni anak duk bawah rumah, anak duk tanah, duk isap rokok dan Tok Imam duk balung, kalau Tok Imam. Kalau Tok Bila bergegar illallah la ilah. Malah ketiga nasi minyak kuat sikit. Malah pertama mihun illallah gitu, ialah bunyi slow-slow 40 hari sembelih lembu, pusing tasbih illallah la ilah. Siapa dia ajar? Tuan-tuan buka kitab Mahabharata. Pelik nama kitab Ustaz, memang pelik sebab kitab Hindu. Buka 3 hari, 7 hari, 40 hari adalah asal daripada agama Hindu. Sebelum daripada Islam mai ke tanah Melayu ni, Hindu mari dulu. Yang mengislamkan para miswara, siapa dia? Ulama daripada Yaman. Pada ketika itu para miswara ada hubungan dengan Majapahit yang beragama Hindu. Ni kita kena mengaji juga sejarah datangnya Islam ke tanah Melayu ni. Dia dibawa oleh at-tujjar, oleh peniaga. Kalau sebelah barat, pantai barat. Kalau sebelah pantai timur dibawa oleh ulama. Di Terengganu contoh, termaktubnya hukum-hukum Allah Ta'ala tu pada batu bersurat. Berarti hak bawa Islam tu ulama. Pengaruh Islam yang datang daripada Patani masuk ke sebelah pantai timur. Kalau kita kaji sejarah, bermakna kita terima Islam di tanah Melayu ini telah bercampur dengan macam-macam kefahaman. Datuk Guru pondok kita macam mana Ustaz? Dia mengajar mengikut apa yang dia tahu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pahala pada dia.
Jangan salahkan dia. Tuan-tuan tak boleh jadi hujah, tok guru ni buat, tok guru ni buat. Saya kata dah, hujah itu letak daripada nak sandar di mana. Kalau kurang sahabat buat, hak ni tabi'in buat. Kerana 3 kurun inilah 3 kurun yang betul-betul yang kita kena ikut. Ada juga perkataan ulama sebut tapi dia pusing nak suruh betul juga hak dia buat tu. Ramai ustaz-ustaz kata, apa salahnya dia kata kita tahlil sebut la ilaha illallah. Saya tak kata la ilaha illallah tu salah. Kita pun sebut afdalul dzikru la ilaha illallah, betul. Tetapi upacara meraihkan kematian itu macam hak baru ni lah, dia al-ustaz tu hak mari tapak kaki Nabi tu. Siapa dia kata ambil berkat tu salah? Kita pun setuju ada dalil yang mengatakan ambil berkat. Hak kita tanya tapak kaki Nabi tu hak siapa? Hak Nabi ke hak orang Nigeria mana besar begitu nak sama saya dengan aku? Apa ni? Apa orang Melayu mudah tertipu? Sebaik tak mari ke Perlis ni. Alhamdulillah tuan-tuan, ada benteng juga Perlis ni daripada benda-benda hak mengarut gitu. Betul, tak ada tarikat-tarikat yang sesak ni. Kalau ada pun cepat kita ambil tindakan. Ni bukan saya nak puji tak, tapi memang gitu. Memang gitu. Ni Kelantan ada 2-3 tarikat-tarikat, tapi kita dapat kesan, kita ambil tindakan, kita panggil. Saya pernah pergi satu tok guru tarikat tu. Serban dia besar tuan-tuan. Besar serban ni, kalau nak katok kepala dia tu dengan kapok, tok sapa di kepala dia, lekat di serban dia. Saya pergi rumah dia duduk sini, saya 3 orang. Ramai anak murid dia. Dia buat keluar kitab banyak, kitab lu siapa tak nampak dia duduk sebelah. Kitab ni. Kita nak tanyanya selawat yang dia ajar dalam mimpi kepada dia. Saya kata selawat ni hak Nabi. Dan Nabi ajar kepada sahabat. Kalau kita kira logik akal dia, sahabat bolehlah nak reka selawat sendiri. Sebab selawat ni pujian pada Nabi SAW. Tapi sahabat tak reka kerana apa? Kerana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kerana Allah dan malaikat berselawat pada Nabi. Sebab itulah sahabat nak dengar macam mana Allah Ta'ala selawat kepada Nabi ni. Nak dengar arahan Allah macam mana. Allah Ta'ala pun, Nabi SAW pun sebutlah pada sahabat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya kita duduk selawat bola-bola puasa Allahumma salli Muhammad wa nabiyina wa habibina tu mari di mana? Mari di mana? Wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina, banyak nana lagi lah aku pun tak ingat. Mari di mana? Sahabat tuan-tuan boleh buka Fadailul Dur Syarif tu bahasa Pakistan. Fadilat selawat kepada Nabi. Ada 8-9 dalam tu lebih kurang hadis. Semua ada hadis sahih pasal selawat ke Nabi. Kalau selawat ni boleh reka, okey. Sahabat dah payah tanya Nabi lah. Dia reka sendiri. Tapi dah. Lalu awak ni saya kata dapat dalam mimpi ni tu ayah lagu mana ni? Dia kata hanya ahli je dia tahu. Dia kata ahli pula. Oh Allah, payah juga main ahli ni. Nah, ada setengah orang tu ada nombor ahli boleh masuk syurga. Pelik juga lah. Saya ingat nombor ahli saya sekarang dah. Masuk syurga lah mu. Tak ada. Saya nak tahu juga saya kata ahli ni macam mana. Last sekali dia kata ustaz, Rasulullah tak beritahu kepada para sahabat selawat ni kerana iman sahabat tidak mampu untuk menanggung selawat ni. Allah, saya terkejut. Bila iman sahabat tak mampu nak menanggung selawat ni, bermakna iman dia kuat lagi. Dalam hati saya puas hati masuk neraka, saya kata. Dalam hati lah. Istighfar banyak kita. Tak mau terima lah, tak mau terima lah sekali. Tak mau terima. Kalau tak mau terima tak apa. Tapi jangan buatlah benda-benda yang mengganggu orang kampung. Contohnya tahlil kuat-kuat. Kuat pasang speaker derah-derah. Para tak nak tidur. Kita pergi tu kerana pelik sangat mengatik tahlil dalam gelap. Malah gelap. Cabut habis serban-serban. Berpeluh.
Kita tengoklah, kita intai tengok macam mana keadaan dia. Memang salah dari syariat, tapi benda-benda begitu alhamdulillah. Kalau betul-betul negeri tuan-tuan, negeri Perlis ni ada benteng untuk mempertahankan sunnah Nabi SAW, tidak ada masuk benda-benda begini. Tak bayarlah bawa tapak kaki Nabi gisiu ramai-ramai. Alhamdulillah kita tidak ada benda begitu kerana kita nak pada sunnah Nabi SAW. Nabi tak tinggal jubah dia untuk kita puja. Nabi tak tinggal serban dia untuk kita puja. Nabi tak tinggal tongkat dia, tak tinggal pedang dia, tidak. Nabi tinggal syariat Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita amal. Masuk syurga lah kita amal syariat Allah Taala ni tuan-tuan. Masuk syurga. Ada orang kata saya pakai serban ni bersanak. Sanak serban. Berapa? 7 lapis. Berarti orang tak pakai macam awak tu tak dapat pahala. Gitu. Sampai sekarang pun ulama duk bahas lagi pakai serban ni boleh pahala ke tak boleh pahala. Qardawi kata boleh lah pahala. Kalau betul-betul dia anggap bahawa pakaian Nabi SAW. Itu bagaimana Ibnu Abbas pada satu hari dia lalu satu jalan dengan tabi'in, dia tengok kiri, dia tengok kanan, dia tengok kiri, tengok kanan, tanya kenapa mu tengok kiri, tengok kanan ni, sebab sampai sini Nabi tengok kiri, tengok kanan. Nak ikutnya dia Nabi sampai setara tu tuan-tuan. Bolehlah kita kata. Tapi pada hari ni orang yang tak pakai serban ni dia cerca. Tu imam apa tak pakai serban, dia kata. Ustaz apa tak pakai serban. Seolah-olah pakai serban ni salah satu syarat sah untuk ikut sunnah Nabi. Tak. Kalau tu imam pakai seluar jeans pun tak apa. Baju t-shirt pun tak apa. Cuma yang kita pakai jubah ni kerana takut makmum tak ikut kita. Kalau saya mari mengajar ni pakai piyah pun tak pakai. Rambut pun duduk gitu sini. Nah, pakai seluar jeans, baju ketat. Mari turun kereta, tengok The Rock ke Undertaker, dia tengok atas, tengok bawah. Lawak ni. Ustaz ke ni? Ustaz ni. Orang tak mau ikut jadi makmum belakang. Betul tak? Tak mau ikut jadi makmum tuan-tuan. Itu bermakna Islam bukan pada pakaian. Islam bukan pada makanan. Sunnah itu bukan pada situ. Tetapi apa yang Nabi buat berbentuk ibadah yang nak menjadi hamba kepada Allah Ta'ala, maka kita ikut. Simple je. Dan kepentingan kita jaga sunnah Nabi SAW, kalau kita tidak menjaga dan kita tidak amalkan sunnah Nabi, saya ambil perkataan Dr. Sukhardawi. Kata Dr. Sukhardawi, jika kita amalkan satu bid'ah, kita tinggalkan satu sunnah Nabi. Betul. Tepat hak dia kata tu. Kalau kita tengok dalil hari ni, kalau kita amal benda bid'ah, kita tinggal sunnah. Sembahyang tarawih kan tu. Sudah tarawih tu, Nabi sebut Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Kita sebut apa? Ya Latif, oh ya Kafi. Tahu dari mana pun kita tak tahu. Ya Latif, ya Kafi, ya Hafiz, ya Syafi. Nampak ni? Mari di mana zikir? Siapa boleh tunjuk dalil di sini ustaz? Dalilnya mari daripada hak ni. Nabi sebut, kata Ibnu Abbas ke, kata Abu Hurairah ke, kata siapa-siapa. Tak ada. Kita tinggal hak Nabi. Malah tak ada orang tahu pun. Setengah orang tu saya pergi kuliah, saya kata Nabi baca Subhanal Malikil Quddus, lepas sembahyang witir, tak ada orang tahu pun benda tu. Oh gitu ustaz. Pak cik ngaji berapa tahun dah? 15 tahun dah, tak jumpa lagi. Cuba tengok. Jauh kita pada sunnah Nabi. Berlaku satu kematian. Orang mati ya tuan-tuan, nak uruskan jenazah itu, mudahkan urusan jenazah. Nabi ajar mudahkan, kena percepatkan ke tanah perkuburan. Benda yang paling awal kena selesai, hutang si mati kalau ada hutang. Kita tak telefon toki ayam, buat gula ayam dulu, tahlil malam tu. Berarti kita tinggal satu sunnah. Hutang banyak lagi tak bayar ni. Sedangkan orang yang mati dah keadaan berhutang tu, ni langit bumi ni roh dia nak pergi ke langit, turun ke bumi, nak di bumi, nak naik ke langit, tak tahu duduk di mana.
Lah sekali duduk bawah jambatan, bawah pokok-pokok buluh orang lalu, wah, lawak gitu. Lari tu haji tu. Jadi hantu. Kamuknya lah, betul ke tak tahu. Dah, nak naik ke bumi tak boleh, nak turun ke bumi, nak naik ke langit tak boleh. Siapa yang kena selesaikan? Waris pada si mati kena selesai. Kita tak ada sibuk duk gulayang, duk buat mihun, duk buat. Ni apa ajaran? Bukan ajaran agama. Bukan ajaran agama. Tengok kita tinggal satu sunnah Nabi SAW. Mempercepatkan jenazah bila sampai di tanah perkuburan. Mempermudahkan, kalau nak berkahwin itu mudahkan dia. Sunnahlah perkahwinan. Tak payah jawab, kadang-kadang jawab nikah satu hal, tu imam jenis strict. Aku terima akan nikahnya dengan mas kahwin sekalian. Barulah sah, tak boleh putus nafas. Pengantin lelaki jenis minum air batu banyak, nafas putus. Oh kesian. Aku terima. Tak habis nak jawab. Tu imam kata jawab lagi. Tu imam tu masalah, bukan tu imam sinilah, tempat lain ni. Sedangkan jawab qabil tu nikah, aku terima nikahnya, mudah, tak payah bersalam pun. Jawab beres pun tak apa. Dah, aku nikah beres, saya terima. Buat gitu. Jadi menantu, tak ada masalah. Tapi semua jadi susah. Mati seorang, sudahlah susah, nak kena tu, nak kena ni, nak kena. Habis fikir, betul lah Pramli buat cerita ni, hidup pun susah, mati pun susah, dia kata. Betul. Saya tengok satu bil dari negeri mana buat keluar tu, sampai 2,000 lebih, 4,000 pengurusan jenazah. Upah tu, upah ni, batu nesan gini, habis. Tapi Islam tidak begitu. Tengok tuan-tuan, kehidupan kita. Buat satu sunnah, kita akan tinggal satu bid'ah. Buat satu bid'ah, kita tinggal sunnah Nabi SAW. Apatah lagi benda tersebut melibatkan kepercayaan, melibatkan akidah. Lagi-lagilah benda tu perlu diperbetulkan dalam masyarakat. Tak cukup dengan Nabi aja lagi. Tak cukup dengan sahabat buat lagi. Tak cukup. Syaitan sentiasa meliputi hati kita, nak beritahu bahawa kamu kena buat lebih. Nabi gitu tu, tapi kamu kena buat lebih lagi. Lalu orang pun rekalah ibadah, rekalah zikir-zikir tertentu, rekalah selawat-selawat tertentu. Dan sekali masyarakat anggap agama ni hiburan. Betul? Agama ni hiburan. Tu yang masyarakat anggap hari ni. Asyik-asyik nak berhibur je. Buat marilah masjid gendang, buat marilah masjid macam-macam, gonggang. Okey, clear. Hak ni Islam. Hak ni hiburan Nabi ajar. Nauzubillah. Tak ada Nabi ajar begitu. Bocik nak bergendang tengah padang. Bukan bergendang dalam masjid. Kata Al-Imam As-Sayuti, kalau ada orang bergendang dalam masjid ni, mu halau keluar, mu pukul dia, halau keluar. Tak wujud zaman tok guru pondok hari tu pun. Kalau kita tanya tok guru pondok hak tua-tua, dia kata dalam masjid ni nak cakap kuat pun marah. Kalau rumah tok guru tepi masjid ni, ada orang bising dalam masjid ni, dia ambil tukar di atas bahu. Dia tengok kopi tukum dia lepas bekok dahi ni. Bising dalam masjid. Bising pun dia marah. Oh, ulama-ulama zaman sekarang, nama syekh, nama habib, nama ustaz, nama al-fadhil, macam-macam. Kata, oh tak ada masalah, kita boleh buat mari sebab ni majlis mengingati Allah Ta'ala, majlis dikir dan juga zikir. Mu nak berdikir ke mu nak berzikir, biar jelas molek-molek. Ada majlis dikir, zikir, zikir, dikir. Dikir tu makna dikir, itulah supaya Kelantan wabula teraju 3 tu. Berzikir. Dah mu nak berzikir ke mu nak berzikir? Ni agama datang dengan original, bukan dengan benda-benda begini. Saya tak nafi Islam tidak menolak hiburan. Boleh kita berhibur, tapi ada tempat dia. Bukan dalam masjid tempat hiburan. Kalau ada ustaz yang sebut masjid ni boleh bergendang, boleh berqasidah, gogang, tuan-tuan jangan mengaji dengan ustaz tu. Saya pesan dengan tuan-tuan,
Kenapa dia menyalahi Islam dan menyalahi hukum disebut oleh Nabi SAW. Dalam masjid, orang tinggi suara pun Allah Ta'ala buat turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Dalam Al-Quran. Jangan mu tinggi suara dalam masjid lebih pada suara Nabi. Ni apatah lagi mari dah gong sebut pula perkataan-perkataan yang bukan daripada perkataan akidah yang benar. Kita tuan-tuan, kalau kita ikut hak Nabi senang, cuba tengok. Contoh saya bagi. Kita duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun senyap, kita pusing belakang, kita wirid slow-slow, pelan-pelan. Kita pergi Mekah bersama. Kita pergi Madinah bersama. Kita pergi masjid-masjid yang ikut sunnah Nabi ni semua sama. Tapi kalau tuan-tuan pergi tempat lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa. Hak tu bukan astagfirullah, hak tu la ilaha illallah wa la syarikalah. Hak ni pula tahlil pula. Hak ni lain-lain. Kenapa lain-lain? Nabi ajar lain-lain ke? Nabi ajar ke sahabat hang baca ni. Nabi sahabat baca ni lain-lain. Dak, Nabi ajar sama. Setengah lagi pelik lagi saya pergi. Teruk lagi tuan-tuan. Ada hak berdiri pula sallallahu ala Muhammad. Berdiri pula. Salam ramai-ramai. Nak salam tu tak salah. Salam nak salam pun siapa dia marah. Tapi itu bukan kewajipan. Mana satu hadis Nabi yang kata Nabi ramai-ramai? Tak ada. Hadis Nabi satu, Nabi lepas semayang, Nabi pusing belakang, Nabi kata, hak mana mimpi sedap-sedap semalam? Lepas semayang Nabi sembang bab mimpi. Sahabat kata, Rasulullah saya mimpi kena kejar anjing letih berlari. Rasulullah kata, Masya Allah. Ada lagi hak mimpi sedap. Satu dalil. Satu hadis Nabi lepas semayang Assalamualaikum, Nabi pusing, Nabi hidup belakang, Nabi bersandar. Relax. Sahabat mari dekat Nabi. Ni orang duk semayang belakang, dia mari lewat. Dia astaghfirullahalazim alladzi la Allahumma antas salam wa minkas salam. Dia tu baca qul huwallah sambil rokok. Qul huwallahu ahad. Allah kawan. Nak baca subhana rabbil azim. Sebab apa? Sebab sibuk kata iman ni. Mana hak sunnah Nabi ajar kita? Tak ada. Ni bukan cerita bab hak ni Wahabi dak Wahabi tu lain. Hai aku pelik sungguh, sikit Wahabi. Mata apa Wahabi ni? Kuih ke? Orang kata ustaz tu tak apa dia. Apa dia Wahabi kita pun tak tahu. Hak saya dah buat kesimpulannya, Wahabi ni satu perkataan yang dituduh kepada seseorang nak buat mari pada sunnah Nabi SAW, dan perkataan itu sendiri direka oleh Syiah. Hak tu saya tahu. Syiah hak reka. Mana orang yang nak sunnah Nabi, Wahabi. Sebab apa? Sebab Syiah hak duk ajar bid'ah ni. Tuan-tuan, dia lah duk ajar. Selawat sambil berdiri, sallallahu bagi anak pusing-pusing ni kerja Syiah. Ni kalau kita sebut gini ni, orang Melayu tak mau terima, awak punya pasal. Tapi saya nak sebut, nak marah-marah lah. Tak ada masalah. Tuan-tuan, kenapa? Kerana kita nak sebut hak Nabi lain. Kalau bab sambut kelahiran, ada Nabi tahnik. Adik kepada Anas, tapi dia seorang. Mari Nabi ambil buah tamar, Nabi gigit, Nabi tok dalam mulut kawan tu. Siapa kena buat ni? Ayah dia kena buat. Masa lahir. Keluar je ayah dia ke toki, dia ambil gigit sikit letak kan tu. Bersih dulu mulut tu, ni bau dan hil tok situ. Nampak ni? Kerana apa? Letak buah tamar tu tuan-tuan, rasa manis. Kerana budak ni dia rasa manis mula-mula, dia isap susu mak dia tu kuat sikit. Sebab dia rasa manis lah mulut dia ni. Kita tak buat. Tunggu siapa? Tunggu tok guru, tunggu ustaz. Awak aili ustaz tu berkat kan? Maka budu je ustaz tu pun. Lepas tu ada seorang ustaz mari ceramah, dia minum ludah tok guru dia tu. Dia sebutlah ceramah. Tok guru saya nganga mulut dalam gelap, tok guru saya tu.
Allah kena hok ija tu aku. Bismillah, geli aku. Orang Melayu duk main berkat tu, berkat. Ambil berkat ustaz sikit, ambil berkat. Berkat apa? Ketuk sama busuk belakang, berkat apa? Minta maaf lah. Facebook ni. Peluh sama hangit belakang, berkat apa? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi nazzala al-furqan. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja. Tabaraka lah Quran ni makna berkat Allah Ta'ala. Kepunyaan Allah segala berkat. Orang lain tak ada berkat kecuali Allah Ta'ala bagi kepada Nabi SAW, kekasih dia. Dan berkat itu duduk pada amalan orang yang beramal soleh. Pada amal tu berkat, bukan pada tubuh berkat. Tubuh tak ada berkat kecuali Nabi. Sebab tu saya sebutlah tadi, air yang dibaca oleh Tok Guru ke Maha Guru ke Tok Syekh hembuh dalam ni sama dengan air yang tuan-tuan baca. Sama ayat Quran belaka. Tak ada apa berkat. Ni tak tunggu. Atau Tok Syekh ni pergi letak buah tamar. Ada seorang nak suap sebiji buah tamar, nak lekat mampu budak tu. Sebiji letak dalam mulut budak tu. Kalau kapur saya dulu, tak tahulah sini ada ke tak. Belah dengan mah perok pula dah. Cicing toki dia ni berapa tahun lah tak buang. Berkolak sini ni. Ambil letak di mulut budak tu. Belah dengan mah dengan perok. Ada jenis gitu. Untuk apa kita pun tak tahu. Kepercayaan apa kita pun tak tahu. Kepercayaan yang bercanggah dengan akidah Islam. Cukup 7 hari kita bagi nama. Cukup 7 hari kita akikah dia. Cukup rambut dia timbang dengan nilai emas, sedekah pada orang miskin. Sembelih kambing, tak kira lah seekor 2 ekor pun. Sembelih kambing. Orang kata tak mampu apa, mu tahu dah bini mu mengandung 2 bulan. Takkanlah mu tak boleh kumpul duit nak ambil sunnah hak besar ni. Takkanlah menikah dia pandai. Boleh anak tak pandai nak urus, tak pernah sabar. Tahu dah bini tu mengandung dah 2 bulan. RM50 sebulan ke RM100 sebulan akan ambil. Ni memang bahagian akikah dah. Keluar cukup 7 hari ambil sunnah Nabi, akikah. Panggil orang makan. Senang je. Senang Nabi ajar gitu je. Tapi kita jauh daripada sunnah Nabi. Tunggu 7 hari, pergi rumah ustaz tu, Tok Guru ni nak ambil berkat sikit. Suaklah air zam-zam. Tok Guru tu pun sebut. Tok Guru tu baru sudah makan peta jeruk. Bohlah mulut anak kita. Mengaruk belaka ni. Ni bukan asal agama belaka ni tuan-tuan. Jadi kalau kita ikut hak Nabi, ayah sendiri, Tok Ki sendiri, Tok Wan sendiri, cucu kita, dia tahnik dia. Kalau nak ikut sangat. Bab korban gitu juga. Korban. Ni kita nak hari raya Aidil Adha. Kalau nak ikut Aidil Adha dengan Aidil Fitri, ni besar Aidil Adha. Besar Aidil Adha. Aidil Adha 3 hari kita takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Takbir membesarkan Allah Ta'ala. Sampai tak boleh puasa. 10, 11, 12, 13 tak boleh puasa. Kalau raya puasa, raya 1 Syawal tak boleh puasa haram. 2 Syawal boleh puasa 6 lah. Korban. Kalau kita pergi negeri-negeri hak mazhab Hanafi ni, kerana Hanafi ni korban dia wajib. Wajib korban. Tak ada sunat-sunat, tak ada. Kita sunat muakkad. Tu yang duk relax sangat tu. Nampak ni? Saya ambil hak wajib. Kerana hadis Nabi begitu jelas. Seumur hidup Nabi tak pernah tinggal ibadah ni. Tahun akhir Nabi ni, Nabi sembelih 100 ekor unta. Kita korban paling kurang seekor kambing. Paling kurang. Ambil faedah daripada korban. Seekor lembu, pakak ramai-ramai, masuk bahagia. Orang kita tanya hak mana hak murah. Mu berapa 300 setengah. Tapi lembu kering, tiup kangin pun jatuh lembu. Ni bahagia 4,000 lebih tapi lembu gemuk.
Tapi tak ambuh hak mahal-mahal ni, mahal sangat ada menego dia kata. Lagi mahal, lagi bagus nak bagi pada Allah Ta'ala ni. Hak Allah Ta'ala suruh. Lagi mahal, lagi bagus. Lagi banyak pahala tuan-tuan dapat. Lagi banyak pahala. Sebab apa Nabi suruh semayang di tengah padang? Ni tuan-tuan ni ada padang luah depan tu. Saya nampak tu. Luah padang. Kuat bunyi ni. Kenapa Nabi suruh semayang tengah padang? Tuan boleh buat ni tengah padang, tak ada orang marah. Jair pun tak marah. Semayang tengah padang. Orang masjid ada ustaz buat apa semayang tengah padang? Kalau masjid ada zaman Nabi, Nabi ajak semayang masjid dah. Sebab semayang masjid Nabawi pahala afdal lagi daripada semayang di padang. Sebab apa Nabi buat di padang? Tengok arahan Nabi. Nabi kata panggil semua. Panggil semua, mari. Bawa binatang ternakan. Kalau kita semayang di masjid, hak dalam haid tak boleh mari. Hak uzur perempuan tak boleh mari. Dan tidak ada solat lepas daripada solat air raya, tidak ada. Tapi kalau semayang masjid, kena semayang tahiyatul masjid. Takbir. Allahu Akbar buat di luar sana tengah padang. Buat mari lembu semua, ikat-ikat hak nak sembelih di masjid ni. Sudah tu imam bawa baju siap-siap hak nak sembelih lembu ni. Tukar baju di masjid, sembelih dulu lembu. Lapah peha sikit, bakar daging makan. Biar daging yang pertama masuklah perut kita, daging korban. Tapi kalau semayang di masjid, semayang sembang dulu. Salam dulu. Lepas tu nak balik rumah, dah balik rumah ada tapai, ada soto, ada lotong, ada kera, ada macam-macam. Atas benja tu macam-macam dah. Pelik-pelik lama pun. Nak makan, rasa nak makan. Sedangkan kita nak ambil hak Nabi sebut apa dia? Biar makanan hak pertama masuk dalam perut kita ni daging korban. Kalau kita buat semayang tengah padang, tak susah. Tukar baju, letak baju lah kereta siap-siap. Tukar baju nak pakai comel apa sangat mari semayang ni. Nah, pakailah comel-comel sikit, pakai jubah putih ke, pakai baju Melayu ke, tukar kain samping, sembelih lembu dulu. Balik rumah nak sembelih. Tunggu hak sembelih pula sakit perut. Masih kapik banyak malam raya makan. Nah ni sakit perut satu hal pula pukul 11 baru boleh sembelih. Jauh kita lagi daripada sunnah Nabi. Tapi kalau kita buat di padang, kita akan hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu benda dia tuan-tuan. Dan sunnah semayang tengah padang ni saya nampak sunnah yang banyak ditinggalkan. Jarang orang buat. Tapi kalau di Thailand, saya pernah pergi ke Thailand, ayah haji di Thailand. Jangan main-main tu. Satu stadium penuh orang. Ikat lembu di tengah-tengah tu, dia buat tiang. Oh ni bahagian masing-masing. Sudah tu sembelih. Di naratiwat. Meriah, kita nampak meriah. Meriah lah sebab ikut sunnah Nabi. Kalau tak ikut sunnah tak rasa meriah. Hati kita je rasa sedap. Hakikatnya lubuk hati kita tidak boleh menerima apa yang kita buat bid'ah. Tuan-tuan kalau mati katakan buat tahlil, tuan-tuan tak apalah banyak duit. Tapi kalau orang miskin, aku tak buat rasa malu, orang lain buat belaka. Nah, apatah lagi AJK masjid mari tanya pula tak ada tahlil ke malam ni. Mari tak kedarah je kerja ni. Sebab kalau tahlil orang panggil orang masjid, orang tak panggil orang lain. Orang tak panggil orang kedai kopi. Orang tak panggil orang kata orang panggil orang masjid. Sebab apa dia panggil orang masjid? Sebab apa? Tuan-tuan tahu? Semayang hajat tahlil ni sebab apa dia panggil orang masjid? Sebab orang masjid dia kira orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Awak dia tak boleh minta sendiri dengan Allah. Dia telah meletakkan keberkatan itu kepada orang masjid. Ini orang panggil syirik fil barakah. Mudah ya kalau kita nak bahas. Tu dia panggil mudah nak jadi lari akidah kita. Semayang hajat kita boleh buat sendiri. Bab tawassul ni bab lain. Dia termasuk dengan bab ni. Anak sendiri kena minta dengan Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala ampun dosa ayah dia.
Habis kita jauh, benda tu jauh, pergi seolah-olah anak ni ada duit, tulis cek berapa masjid nak, pakak-pakak lah, buat-buat lah apa yang patut. Mari hari ke-40 terpanggil baca Quran ramai-ramai musjuzuk. Oh, zaman saya duduk sekolah penuh lagi tu. Dah, panggil orang mati tu suka dah. Duit RM5. Bagi duit RM5 orang semayang ni bagi duit. Oh, niat pula dah. Usalli mayita. Pitih. Mayat orang mati pitih RM5. Allahu akbar. Niat dia. RM5 je. Dia 4 kali takbir, 1 salam 50 sen. Allah, Assalamualaikum. Cukup RM5. Kalau duit-duit tak ada hujung bulan tu menung start promo lah, minggu ada orang mati minta sembahyang mayat. Oh, saya tak saya berebut lagi. Tanya pula kawan-kawan, tak ada orang mati ke minggu ni? Kalau orang kaya mati tak apalah, tapi kalau orang susah dia terpaksa kena buat juga. Ada pernah Al-Fadhil Ustaz Samsuri cerita dalam kuliah dia bagaimana periknya orang susah. Ustaz tu pergi rumah dia, tiba-tiba dia meninggal. Bila dia meninggal, dia fikir macam mana ustaz saya nak buat tahlil begini, duit begini, sedangkan saya tak ada duit. Nampak menyusahkan orang, sedangkan Islam tidak suka menyusahkan orang. Tapi kalau balik pada sunnah Nabi, kita jiran dia hak banyak duit ni kena pergi tolong uruskan jenazah tu. Kalau kain kapan kita hak beli, kalau upah gali kubur kita hak bayar, dah kita ada duit, boleh pahala tuan-tuan. Boleh pahala kita uruskan dia sebab kita tahu dia miskin. Boleh pahala. Bukan bagi makan orang je, boleh pahala. Kita masak pula rumah kita. Awak jangan masak lah, tak apa, biar saya masak ke awak. Biar saya masak ke awak. Awak tak apalah, duduk di sini, duduk. Biar saya urus semua sekali. Duit ni ada tangan saya ni, ada duit sikit. Tak apa. Upah orang mandi pun saya upah, orang gali kubur pun saya upah, kain kapan pun saya beli. Selesai masalah. Tapi kalau si mati tu matilah. Hak hidup ni fikir, saya nak buat tu lagi, ustaz nak buat ni, habis ribu-ribu duit tak ada. Bank pula telefon ni macam mana ni, dia kata tak bayar lagi, lagi pening. Nah, serabut pemikiran kita. Tapi apabila kita duduk bersama dengan sunnah Nabi, insya-Allah hidup kita akan tenang. Akhirnya saya nak sebut pada tuan-tuan, faedah daripada kita ikut sunnah Nabi ni, faedah daripada kita ikut sunnah Nabi SAW, kita akan sendirinya rasa sayang kepada Nabi. Kerana tidak ada jalan yang lain untuk sayang kita kepada Nabi melainkan ikut cara Nabi. Orang yang klaim dia sayang ke Nabi, tak ikut cara Nabi, itu bukan orang sayang pada Nabi. Kita kata kita sayang pada Allah, kena ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kena ittabi'u wa la tabtadi'u. Ittabi'u, kamu diperintah hanya ikut, wa la tabtadi'u, kamu dilarang daripada buat perkara yang baru. Itu semua benda kalau kita hadamkan betul-betul, kita boleh jumpa dengan Nabi di hari akhirat. Kita dapat bersama dengan Nabi, insya-Allah. Tapi kalau kita hiduplah keadaan kefahaman masyarakat kita duk setara tu je, duk fikir gitu je, duk fikir padan dah dengan hak orang tertua ajar dulu, padan dah begini. Kalau tu imam nak buat pun kita marah ke tu imam, tu imam nak buat sunnah kita marah ke tu imam pula. Sedangkan kita hak kena ikut tu imam. Ustaz nak ajar bab sunnah, ustaz pula kena marah, ustaz kena ikut orang kampung. Kalau ustaz kena ikut orang kampung, ustaz pergi ngaji buat menanti apa? Jauh-jauh. Betul tak? Balik-balik kena ikut orang kampung, tak ada guna mengaji. Tak ada guna. Kita sepatutnya hak ustaz ni kena ikut orang kampung ni, dak ustaz. Apa ustaz mengaji buat gini? Tak boleh ustaz marah orang kampung. Marah orang kampung. Baik mu mengaji orang kampung, mungkin mesti ayahmu gada tanah habis reka-reka. Kebun getah habis jual. Duduk di Mesir. Buat balik kitab satu kontainer, tiba-tiba nak ikut orang kampung. Porah. Apa ni? Kita hak kena islah orang kampung. Betul Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran. Kita boleh buka ayat Quran, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kalau ada sebilangan orang
Dia pergi menuntut ilmu. Bukan semua orang perlu berjihad. Ada sebilangan kecil pergi menuntut ilmu. Bila balik, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Balik beri amaran kepada kaum dia, jangan buat begini, Allah Taala marah. Jangan buat begini, Nabi tak ajar. La'allam yahdharun, mudah-mudahan mereka dapat peringatan. Berarti tugas orang yang ngaji ni beritahu kepada orang. Dah dia ngaji juga ustaz. Tapi balik beritahu gini. Kalau dia balik mengaji, dia beritahu tak serupa dengan hak Nabi, berarti dia mengaji itu bukan hak Nabi. Kalau tidak, tak ada pula ulama ulama yang jahat. Disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya'kuluna amwalan nasu bil batil. Mereka makan harta manusia dengan cara batil. Cara macam mana? Cara nak menipu je. Tu je. Cara nak menipu. Kalau ustaz baca begini, jual gini, boleh, tak ada masalah. Sebab ustaz, orang kita ni percaya ke ustaz? Betul. Kalau ustaz jual benda, laku. Kalau orang kampung jual, minta maaf, tak laku. Kalau pocik jual air ni, tak ada jampi, tak ada apa, pocik jampi juga sengih gambar pocik senyum gitu. Orang tak beli. Tapi letak gambar pakai serban 7 lapis, tulis pula nama Al-Fadilatus Syekh, tulis Al-Al pula belakang ni. Nah, Al-Maliki, Al-Hasani, Al-Habib, Al-Haddad, Al-Tantoya, boboh lah Al apa pun. Contoh lah tu. Nampak ni? Kita pun, ni betul ni, nampak muka macam Syekh ni. Orang kita, macam saya cerita lah, saya ni zaman sekolah dulu masuk kumpulan nasyid wakil negeri, tanding di Selangor, nyanyi lagu Arab. Jadi ustazah ni tulis dah lagu Arab, masa tu dia tulis. Jadi Khairul yang tak kena nyanyi lagu ni, kita hafal lah. 3 minggu lagi nak bertanding, hafal. Negara rentok dia semua sekali, nyanyi depan perhimpunan. Okey lah. Masa tu pengetua tak ada, pengetua pergi Mesir. Pergi di Mesir. Pengetua tu balik di Mesir, dia suruh tukar lagu berdasar kaset yang dia beli di Mesir. Pengetua tu bukan orang agama, dia ngaji geografi. Tapi dia jadi pengetua. Jadi ustazah kata, tuan pengetua, ni bukan lagu agama, lagu cinta. Cinta ke tak cinta, aku tak kira. Dia kata sedap, dia kata. Sedap. Bahasa pula bahasa Ami. Bahasa pasar, saya tak pandang bahasa pasar. Mana saya mengaji Mesir? Tak, masa tu sekolah lagi. Letih. Lidah ni bergulung nak sebut ni. Lagu Zamanil Habab Ibi Ghirah. Zaman percintaan penuh kegairahan. Menyanyilah kita, nak beritahu. Jadi hari pertandingan tu dia hantarlah seni kata ni, nak menyanyi ni. 6 orang hakim depan tu. Ada seorang hakim Arab. Dia pun tengok. Dia kata, bahasa apa ni? Hakim sebelah kata, aku pun tak tahu, biar tengok dia menyanyi. Nyanyi. Tak ada orang faham. Saya faham nyanyi pun saya tak faham. Saya faham itulah Zamanil Habab Ibi Ghirah, Zamanil Ara Ibi Yakhda'u. Masa tu adalah panjang juga lagu tu. Nak tarik lagi. Boleh solo terbaik. Aku heran. Lagu aku pun tak faham, hakim pun tak faham, boleh solo terbaik. Orang Melayu. Nak beritahu, bunyi Arab sikit je agama, bunyi Arab sikit je agama. Tu yang kena tipu ke Arab di Mekah tu. Nampak ni? Tu orang Melayu. Orang Melayu dia punya pemikiran gitu, nampak Arab sikit, ni betul Tok Syekh dah ni. Tok Syekh pada hadut di negeri dia tu, buat roti tepi jalan je. Jual nak kaca dah, mari dia Malaysia nya make up, orang Malaysia bubuh serban, bubuh Habib keturunan Rasulullah kat sengih senyum gitu. Orang pakat senyum tangan. Gitu hak jelak pun ada. Padahal tak ada ilmu pun dia. Ulama yang tulus ikhlas ni tuan-tuan rahmat, dia tidak kepentingan apa, dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Dakwah dia untuk Allah, hidup dia untuk Allah Taala. Syekh saya di Yaman sebelum masuk ngajar, pagi bawa taksi dulu.
bawa taksi tu. Syekh besar bawa taksi. Tak bayar. Hidup susah. Hidup susah. Hidup tak senang. Hak Pakistan gitu juga. Tok syekh besar, malam besar bawa bah kadang-kadang. Bas. Pagi, petang mengajar, balik mengajar, bawa taksi lagi. Kerana gaji 150. Tapi dia boleh hidup. Orang ada kereta, dia ada kereta juga. Orang ada kereta, dia ada kereta juga. Lepas tu apabila ulama Saudi berbeza pendapat masalah politik dengan ulama Pakistan, ulama Saudi kata haram melawan kerajaan, kena taat pada kerajaan walaupun kerajaan buat macam-macam mana. Pakistan kata tak, kena nasihat pada kerajaan. Saya duk fikir ni macam mana sama-sama ulama ni duk gaduh bab ni. Apabila kita tengok latar belakang ulama tu, ulama Saudi minum fresh orange, ulama Pakistan minum ais sejuk. Boleh faham tak tu? Ulama Saudi bak ulama ni tuan-tuan dia jaga sungguh. Gaji dekat sama dengan menteri bagi. Bagi kereta. Ada orang kerja duduk sedap. Macam mana dia nak keluarkan fatwa lawan kerajaan tu, kena lawan. Mesti dia kata kerajaan tu kena taat pada kerajaan tu. Wajib. Sebab apa? Sebab dia tengok nilai kerajaan dia tu hebat. Di Pakistan, dia tak ada kerajaan ada bantu dia. Kerajaan tangkap dia, kerajaan kejar dia. Sebab tu dia kata, hai tak boleh kena lawan kerajaan. Sebab tu fatwa politik ni mengikut keadaan lain-lain. Malaysia lain, Saudi lain, Pakistan lain. Understand? Nak faham kita sudah. Lepas tak faham lagi, lepas ni lah kita bercakap senang. Nah, nampak ni? Tapi menghuru-harakan negara itu haram. Tak boleh huru-hara. Menghuru-harakan negara hukumnya haram. Kita kena ambil pendekatan muwajjah silmiyah, pendekatan yang selamat nak menyelamatkan negara ni macam mana. Pakak-pakak fikirlah. Kalau boleh duduk satu, kita duduk sekali. Ada benda hak boleh kita duduk semeja, ada benda hak boleh kita lawan, ada benda hak kita sama pendapat, ada benda kita lain pendapat. Kalau lain pendapat dalam masalah politik, kita nak bergaduh habis berkait dengan akidah, kafir mengkafir pula, itu salah. Itu salah. Berapa ramai sahabat-sahabat mula bergaduh masalah politik. Siapa dia kafir, siapa dia Islam. Dia sama-sama sahabat. Sebab itu jangan mudah mentakfirkan orang. Ada satu mufti di Malaysia pula kata kafir harbi pula. Lagi penting gitu. Bila kata kafir harbi, maknanya harta dia boleh dirampas. Bila dirampok harta dia, boleh bunuh dia, boleh sembelih dia, halal darah dia. Itu sebenarnya ISIS. Boleh faham ni tuan-tuan? Tu sebenarnya. Dia tidak melawan Islam dengan terang-terang. Kalau dia kafir pun dia lawan Islam, dah sabah dia kafir. Tapi ada benda yang dia setuju dengan Islam. Ada benda yang dia nak faham Islam. Sebab tu Nabi mengguna pakai muwajjah silmiyah, pendekatan yang selamat. Bermula di Mekah Nabi mengajar akidah sampai terbentuknya kerajaan. Barulah orang hak lawan akidah Nabi diisytihar perang. Itu kalau kita nak sembang bab sunnah perjuangan Nabi SAW. Ramai orang boleh mendakwa aku pejuang Islam, aku seorang daripada pejuang Islam. Tapi adakah dia sebenar-benar pejuang Islam? Dah. Orang yang berjuang Islam ialah orang yang tidak mahu negara dia jadi huru-hara. Orang cuba membawa pendekatan yang baik untuk menstabilkan negara. Kita bakal fikir, lepas tu kita tak guna kaedah perang, kita guna kaedah pilihan raya, kita guna kaedah ni, supaya tidak menimbulkan huru-hara dalam masyarakat. Kerana Islam tidak mahu tumpah darah. Islam cukup jaga nyawa dan darah orang Islam. Itu dijaga oleh Islam. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Minta maaf banyak-banyak pak cik kalau tersalah bahasa ke apa ke daripada saya minta maaf banyak-banyak. Kalau dah maaf pun ikut mung lah. Habis gitulah. Kita nak sebut benda yang betul ni, ada orang setuju, ada orang setuju. Walau bagaimanapun kita jangan kira orang. Kita sebut ni benda yang betul dengan hadis Nabi, benda yang betul dengan Allah Taala, insya-Allah. Orang yang duduk di atas jalan Allah Ta'ala, jalan sunnah Nabi ni, Allah Ta'ala janji bahawa dia berada pada tapak yang kukuh di sisi Allah. Anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Tapak yang benar di sisi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.